Kejap Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. InsyaAllah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah ruah nikmatnya kepada kita hari ini, insyaAllah. So seperti yang dijanjikan, hari ini hari Rabu pada jam 4 petang kita nak kongsikan 5 kelebihan memiliki vending machine. Okey tuan-tuan, terima kasih pada yang baru masuk. InsyaAllah saya doakan anda dipermudahkan segala urusan, khusus urusan akhirat anda, insyaAllah. Amin amin ya Allahumma amin. So alhamdulillah, seperti saya rasa anda semua dah tahu sebenarnya kelebihan-kelebihan memiliki vending machine, betul tak? So hari ini kita nak kongsikan 5 kelebihan apabila anda memiliki vending machine, atau 5 kelebihan apabila anda memulakan perniagaan vending machine ni kepada dunia dan akhirat. Khusus kita nak mencari sebenarnya keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana usaha kita atau atas sedaya upaya kita, bagaimana kita nak mencari rezeki. Tidak semestinya rezeki itu semata-mata daripada duit sahaja kan. So semestinya kita mencari rezeki, sebanyak rezeki yang kita mahukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini syukur jam menunjukkan 41 minit, jadi itulah mukadimahnya. So alhamdulillah. So hari ini kita nak kongsikan, kita tak ambil masa yang lama pun, takut nanti anda semua saya mengambil masa anda pula kan. InsyaAllah sebelum asar kita tamatkan sesi perkongsian kita pada petang ni, insyaAllah. So alhamdulillah, terima kasih pada yang baru masuk, insyaAllah. Boleh anda kongsikan sesi live ni pada mereka. Mana tahu mereka menampak live kita hari ni, mereka ada keinginan untuk memiliki vending machine. Sebab apa? Kita bila memiliki vending machine ni, kita niatkan sebenarnya kita buat ni sebenarnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta daripada redha daripada dia, berkat daripada dia. Semoga titik peluh kita, usaha kita untuk mendapat sebuah vending machine ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah. So 5 kelebihan apabila anda memiliki vending machine ni. Yang pertama, sebenarnya siapa yang tengok live kita hari ni, saya nak tanya, siapa daripada anda bos? Saya bukan bos. Saya cuma menjalankan tanggungjawab saya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So saya ada, yang pertama, bila kita memiliki vending machine kita sendiri, jadi anda lah sebenarnya bos. Istilahnya, anda adalah bos anda sendiri.
Begitu. Itu kelebihan yang pertama. Kenapa saya cakap macam ni? Of course lah, saya nak tanya anda lah, pernah tak anda termimpi satu hari anda bos? Yang mana anda bos tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang mana yang malam tu dia mimpi, tiba-tiba dia mimpi dia adalah seorang bos. So inilah peluang anda sebenarnya. Sebenarnya memiliki vending machine ni, kelebihan dia adalah anda adalah bos anda sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebenarnya anda tidak memerlukan KPI ataupun orang cakap micromanaging. Orang putihnya koma. So maksud dekat sini, anda lah bos, anda lah uruskan sendiri semuanya. Tapi of course lah, dia ibarat macam one man show, kan? Anda yang usaha, anda yang dapat sendiri. Begitu. Maknanya semua kejayaan memiliki vending machine ni anda seorang yang mempunyai. Begitu. Tapi of course lah, di hujung-hujung kejayaan yang kita kecapi tu, of course kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia yang memberi nikmat kita kejayaan. Kan? Kita ni hanya insan yang lemah, kita ni hanya berusaha saja sebagainya. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat esok, insya-Allah. Amin amin Allahumma amin. So bila anda dah jadi bos, anda tidak perlu jaga hati rakas kerja anda, kan? Malah anda tidak perlu pun menurut segala permintaan anda punya staff. Betul? Maknanya kat sini, bila anda memiliki vending machine, automatically-nya, wah, hebat kamu. Tak, maksudnya secara basicnya, secara asasnya, anda lah bos anda. Maknanya anda lah bos, anda lah menentukan kejayaan anda. Begitu. Maksudnya nombor satu, anda lah bos kepada anda sendiri. Itu kelebihan nombor satu yang anda perlu tahu. Bagaimana apabila kita memiliki vending machine tu, itu adalah kelebihan nombor satu. Bos, anda lah bos. So nombor dua, insya-Allah kita dah jadi bos, kan? Dah jadi bos terhadap vending machine kita sendiri. Maknanya nombor dua ni, kelebihannya adalah anda kerja keras untuk anda sendiri. Macam saya cakap tadi lah, bila anda bos, anda yang menentukan kejayaan anda, kan? Maknanya anda yang menentukan. Usaha anda tu menentukan kejayaan anda untuk memiliki ataupun untuk mendapat keuntungan daripada perniagaan vending machine tu sendiri. Contohlah kat sini saya cakapkan anda, kan? Hari ni saya bangun lebih kurang 5:30 pagi, kan? Subuh semua tu pukul 8:30 atau pukul 9 kita pergi ke pejabat, kan? Maknanya masa kita tu antara pukul 8 pagi ke 5 petang tu habis di pejabat saja untuk melunaskan tanggungjawab kita sebagai pekerja. So bila kita memiliki vending machine kita sendiri, kita lah yang menentukan masa kita tu. Maknanya anda lah daripada pukul 5 hingga pukul 8 anda habis kerja keras untuk company. Betul? So daripada 8 ke 5 tu anda sebenarnya menghabiskan masa untuk bisnes anda sendiri. Begitu. So kat sini nak bagi tahu, kalau anda sebenarnya memiliki vending machine ni sebenarnya senang saja sebenarnya, kan? Jadi bila kita memiliki vending machine, sebenarnya atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau kita tak ada usaha, macam mana kita nak dapatkan vending machine untuk tolong orang, untuk memberi manfaat kepada orang menggunakan perkhidmatan vending machine kita ni? Betul tak?
So senang cakap lah, point nombor 2 ni, anda kerja keras untuk anda sendiri sebenarnya. Memiliki vending machine ni, anda yang menentukan kejayaan anda, usaha anda yang menentukan keuntungan vending machine anda sendiri. So of course lah saya cakap, kalau saya tak nak teruskan vending machine ni, macam mana? Inilah kelebihannya juga. Bila anda tidak mahu untuk meneruskan perniagaan vending machine ni, kan, bila anda tidak mahu meneruskan perniagaan vending machine ni, secara kesimpulannya, vending machine anda tu, anda boleh jual balik kepada orang yang inginkan vending machine anda, dengan harga yang bermunasabah lah. Maksudnya harga yang berpatutan mengikut situasi sekarang. Dekat sini dia bagi tahu lebih kurang, kita nak bagi tahu apa win-win situation. Win-win situation. Anda tidak mahu meneruskan perniagaan vending machine, tidak mengapa, jangan risau. Jangan risau kawan-kawan. Jangan risau. Sebab apa? Dekat orang dekat luar sana, kan, insya-Allah diorang memang tengah mencari. Memang tengah mencari vending machine kita ni. Macam tu. So insya-Allah saya pernah dengar satu, dia cakap macam ni, saya tidak percaya dalam membuat keputusan yang betul. Saya buat keputusan dan jadikan yang betul. Itu adalah kata-kata daripada mentor saya, iaitu Ratan Tata. Siapa kenal Ratan Tata? Kan? InsyaAllah. Saya nak bagi tahu juga, mentor kita sebenarnya sebenarnya adalah Rasulullah SAW, kan? Semua orang sedia maklum. So dia kata macam tu, saya tidak percaya dalam membuat keputusan yang betul. Saya buat keputusan dan jadikan yang betul. Faham kan maksudnya? InsyaAllah. So terima kasih pada yang baru masuk. InsyaAllah saya doakan anda semoga dipermudahkan segala urusan, khusus urusan akhirat anda, insyaAllah. So insyaAllah, kelebihan nombor 3 ni yang anda perlu tahu adalah, apabila kita memiliki vending machine ni, kan, anda mempunyai secara automatik anda mempunyai masa anda sendiri. Betul ke betul apa yang saya cakap? Betul kan? Kita dah ada bisnes sendiri. Contoh, kita ada vending machine sendiri. Betul. So vending machine tu menentukan kejayaan kita, sama ada vending machine tu boleh membantu daripada side income kita ke, kan, untuk boleh bantu untuk memberi manfaat kepada orang lain atau sebaliknya. Senang cerita lah kat sini, kan. Senang, bahasa mudahnya lah. Sebenarnya memiliki vending machine ni secara dasarnya, secara asasnya, dia akan mendapatkan side income, maksudnya pendapatan secara pasif, secara menguntungkan. Kenapa saya cakap secara menguntungkan? Balik pada point nombor 1 dengan 2, kan, anda yang menentukan kejayaan bisnes anda sendiri. Maksudnya anda yang buat, anda yang dapat. Macam pernah dengar kan kata-kata tu. Tapi sebenarnya bukan yang itu saya nak relate kan. Kita nak relate kan dengan kita punya point hari ni. So insyaAllah, saya nak tanya jugalah, vending machine ni sebenarnya dia ada masa ke? Maksud kita, macam kita ada office hour, kan. Saya nak tanyalah juga, vending machine ni ada ke dia punya masa? Ada ke? Tak ada rasanya. Setakat yang saya tahulah, sehingga detik hari ini, yang saya tahulah, vending machine dia tiada masa office hour. Maksud saya adalah 24 jam dia beroperasi. Kecuali apa tuan-tuan? Kecuali vending machine kita tu mempunyai kerosakan teknikal, kan. Kalau macam tu, Wak sekalipun, walaupun kita usaha, vending machine kita rosak, Allah nak takdirkan vending machine kita rosak hari ni, janganlah risau.
kontak pada orang yang sepatutnya untuk bantu membaiki mesin anda tu, kan. InsyaAllah. Sebenarnya ujian office hour tentang mesin layani diri ni sebenarnya tak ada dalam buku pun, tak ada kan. Melainkan kalau kita kerja makan gaji, of course kita, macam saya adalah hari ni kan, hari ni saya makan gaji saya ada masa dia, maksudnya office hour saya datang pukul berapa dan saya balik pukul berapa. Macam juga dengan tuan-tuan. Tapi saya percaya yang melihat sesi live kita hari ni semuanya bos-bos yang hebat dunia dan akhirat. Amin. So, poin yang ketiga, anda ada banyak masa untuk anda sendiri. So, dekat sini juga saya nak kait jugalah. Macam kita kan dekat Klang Valley lah khususnya. Kita masa dengan family memang terhad betul. Sebab apa? Kita dah menjalankan tanggungjawab hakikinya. Kan? Masa kita dengan family, kadang-kadang dekat weekend je yang kita ada. Sekarang kita ada PKPB pula. Sekarang kita masih, alhamdulillah, Allah turunkan sedikit ujian kepada kita semua, pandemik COVID-19. So sebenarnya awak nak bagi tahu yang kita sebenarnya dengan ada ujian ni, sebenarnya dia nak suruh kita together. Bahasa orang putih ni macam tu lah. Tapi tak tahulah betul ke tak. Teman ni menyebut je lah. So datangnya pandemik COVID-19 ni sebenarnya apa yang saya rasa, apa yang saya tahu, Allah sebenarnya nak bagi tahu dekat kita dengan melakukan bisnes kita sendiri kan, vending machine, Wa'imah sekalipun kita makan gaji. Dengan adanya ujian pandemik ni, Allah nak bagi tahu duduk kat rumah bersama-sama, makan sama-sama kan, majlis taklim bersama-sama. Maksudnya dekat waktu sekarang lah Allah nak bagi tahu dekat kita semua, manfaatkanlah masa sekarang ni kan. Sebelum ni kita dah memang sibuk ya amat lah kan. Masa untuk spend time dengan family tu memang tak ada kan. Bila anda lakukan bisnes vending machine ni, lagilah masa dengan family tu, jangan cakap lah anda yang menentukan kan. Sebenarnya vending machine ni anda yang menentukan masa anda kan. Kalau lah anda duduk dekat vending machine, hari ni saya cakap lah, hari ni kita dekat Gombak. Contoh lah, saya dekat Gombak. Saya vending machine lebih kurang 10 minit ke 15 minit saja dah sampai kan. So seberapa kerap yang kita pergi kat sana untuk pastikan kita punya vending machine tu sentiasa ada barang dekat dalam tu kan. Sentiasa ada servis yang kita nak bagi pada orang tu kan. Maknanya sentiasa top up, sentiasa rekis, sentiasa kita refill benda apa yang kurang. Itu juga yang menentukan keuntungan anda punya vending machine. Itu sangat memainkan peranan. That's why saya cakap, kalau anda datang tadi kan, kalau anda tengok kita punya sharing sebelum ni, lokasi yang strategi untuk vending machine juga, dia pastinya anda, lokasi anda dengan vending machine tidak lebih daripada 5 tidak kat mana kita tadi? Allahu akbar. Allahu salli ala sayyidina Muhammad. So macam ni, senang ceritalah kat sini. Bila anda letak vending machine anda dekat anda boleh pergi melihat vending machine anda tanpa ada rasa ragu-ragu. Betul? So jangan risau. Kalaulah vending machine anda tu, katakanlah hari ni saya dekat Gombak, machine anda dekat Kelang. Maksudnya dalam masa seminggu tu anda bolehlah melihat atau, tapi kita tak syorkan lah sebab jarak perjalanan anda tu jauh kan, Kelang dengan Gombak. So lebih kurang 20 km atau 15 km ke atas tu, kita memang tak syorkan untuk anda letakkan vending machine. Sebab apa? Kita punya keutamaan kita adalah untuk memastikan pelanggan kita boleh
tengok kita vending machine dia seberapa kerap yang mungkin. Nah, macam tu. Sebab apa? Anda bos. Anda bos, anda yang menentukan. Kan? Betul tak saya cakap? So, itu antara nombor 4. Anda mempunyai banyak masa tentang untuk anda sendiri. Masa bersama keluarga kan? Khususnya masa bersama keluarga lah. Kan? Kalau anda jadikan vending machine ni sebagai set income pun tak jadi masalah. Jika anda meletakkan vending machine tu dekat dengan rumah anda, betul? Pun tak jadi masalah. So, nombor 4 anda kena tahu. Poin nombor 4 iaitu kelebihan memiliki vending machine ni. Anda yang menentukan nasib anda sendiri. Bagaimana anda kawal emosi anda, bagaimana anda kawal tindakan anda, bagaimana anda kawal komitmen anda. Anda yang menentukan sendiri semua. Kan? Sampai bila kita nak kerja dengan orang kadang-kadang, kan? Tapi nak buat macam mana? Memang rezeki kita kerja dengan orang, kan? So alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan limpah rahmatnya Rasulullah SAW diberikan kita. Saya tak cakap makan gaji salah, tapi saya nak tanya, sampai bila kita nak kerja dengan orang, betul tak? Saya sendiri pun ada keinginan, kan, untuk menjadi bos, tapi apakan daya, kan, rezeki saya, kan. Tapi betul lah, kita ada usaha, betul. So nak memulakan bisnes vending machine ni sangat mudah. Dia ibarat macam kita tak pernah bawa kereta, betul? Kita duduk di bahagian penumpang. Itulah ibarat dia. Apabila kita nak memulakan bisnes vending machine ni, ibarat kita duduk di bahagian penumpang. Bagaimana maksudnya? Di pemandu ni ibarat sebagai mentor kita lah, kan. So jangan risau. Apabila kita nak memulakan bisnes vending machine ni, kelebihan dia adalah anda yang menentukan nasib anda sendiri. So dekat sini senang je. Semakin besar impian anda, sebesar manalah impian anda memang mampu boleh buat. Memang mampu kecapi. Tapi dengan apa? Dengan sini. Dengan niat anda, dengan usaha anda sendiri. So, jangan risau. Bagaimana kita nak memiliki vending machine, itu semua terletak pada diri kita sendiri. So, nombor 5 yang terakhir, sebelum kita nak masuk waktu asar, kan, kita just nak kongsi kepada anda lah. Apa yang kita perlukan untuk berjaya sebenarnya, anda kena ingat, salah satunya mentor. Yang keduanya, anda kena perlukan ada emosi atau ilmu. Yang ketiga, kena ada sistem atau strategi bagaimana kita nak mencapai kejayaan kita tu. Yang keempat, mestilah anda kena ada tindakan. Betul. Kalau semua dah ada semua strategi dah cantik, kan, dah macam satu effort tu macam cantik strategi tu, kan, tapi kalau tak ada tindakan juga, na'udzubillah, memang tak ada lah result dia, betul. So yang terakhir, anda kena ada impian. Bagaimana impian anda, sebesar mana impian, macam tadi saya cakap, besar mana impian anda, bagaimana anda nak kecapi tu, mesti anda kena ada bulat-bulat anda. Maksudnya anda mestilah kena prepare daripada awal bagaimana kita nak kecapi. Ibarat macam ni lah, tuan-tuan. Kita nak naik Gunung Everest, kan? Kita nak naik Gunung Everest. Bayangkanlah Gunung Everest tu berapa tinggi. Saya tak tahu, tuan-tuan. Cuba bayangkan berapa tingginya Gunung Everest tu, kan? Minggu depan kita nak pergi, kan? Katakanlah minggu depan tu hari Jumaat kita nak pergi. Hari Khamis baru kita prepare semua macam ni, kan? Daripada A to Z, hari Khamis tu lah baru kita set up semua. Stamina apa hari Khamis tu lah, kan? Cuba tuan-tuan tanya dekat diri tuan-tuan, apa akan jadi dekat saya time hari Jumaat tu? Kalau tak meninggal, kalau tak pengsan, kalau tak muntah, kan?
kat sini saya nak bagi tahu sama juga dengan perniagaan vending machine ni. Impian besar-besar mana impian kita, kan? Kita mesti ada preparation, betul. Itulah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kena ada mentor, kena ada ilmu, strategi, tindakan, kan? InsyaAllah Allah Maha mendengar apa yang kita mahukan. Cumanya cepat atau lambat saja kita punya rezeki tu, betul. Wak Imas sekalipun, niat kita dah memang nak betul nak bantu orang, kan? Nak bantu orang, nak beri manfaat kepada orang menggunakan servis perkhidmatan vending machine kita ni. Tapi Allah nak takdirkan kita pada bulan tu tidak capai apa yang kita inginkan. Jangan risau tuan-tuan. Sebenarnya Allah dengar apa yang kita risau, dengar apa yang kita keluh, dengar apa yang kita adukan. Percayalah amat-amat. Dan saya yakin Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah nak bagi kita sama ada Allah nak bagi tu bila-bila masa saja Allah bagi impian tu. Impian untuk memiliki vending machine, bila-bila masa je anda boleh memiliki vending machine. Tapi Allah nak tengok kita punya usaha kita bagaimana, kan? Daripada kita duk mencaci orang, duk maki-maki orang, duk hebah-hebahkan keburukan orang, buka aib orang kepada orang lain, lebih baik anda tinggalkan semua sifat-sifat mazmumah tu, menjadikan sifat mahmudah. So nombor 4 ni, nombor 5 yang terakhir ni relate dengan apa yang saya cakap tadi, iaitu perniagaan vending machine ni, perniagaan anda sendiri yang berpanjangan. Senang je konsep bisnes vending machine ni tidak menunjukkan nota, melainkan vending machine anda ni rosak, terbakar, terbabu. Yang itu adalah nota je. Yang itu kalau terbakar sekalipun, kalau kita boleh repair, mesin tu memang boleh jalan, kan? Maksudnya kat sini perniagaan vending machine ni memang tiada titik notanya, maksudnya tiada tamat. Melainkan vending machine kita ni rosak serosak semata-mata, atau bahasa kasarnya rosak macam tu lah lebih kurang. So setiap hari beribu-ribu mesin vending machine ni di-update, maksudnya sentiasa dikemaskinikan teknologi mesin legendary ni. So insyaAllah banyak, macam mana saya cakap, banyak negara maju, kan? Banyak negara maju khusus macam negara Jepun, China, Korea, Amerika, kan? Diorang sangat memaksimalkan bisnes vending machine ni. Kenapa tuan-tuan? Anda tanyalah diri anda sendiri. Saya tahu sebenarnya kenapa, tapi anda tanyalah diri anda sendiri, kan? Contoh macam Korea, Jepun. Tadi masa tengah hari tadi, kalau anda sempat untuk tengok kita punya sesi perkongsian, kita ada sebutkan negara Jepun, kan? Itulah antara sebut kenapa negara Jepun, Korea, China, Amerika Syarikat, dia orang memaksimalkan segila-gilanya. Bak kata bahasa senang faham lah. Semaksimal ni segila-gila lah. Maksudnya wajib lah kiranya, kan? Wajib untuk memaksimalkan bisnes vending machine ni dekat negara diorang. Kenapa saya cakap macam tu? Anda tanyalah diri anda sendiri, kan? Kenapa? Sebab apa? Anda boleh nampak bila buat sesuatu bisnes ni mesti ada tujuan dia, kan? Tujuan dia untuk memanglah betul, kan? Kita buat bisnes vending machine ni, semua bisnes kita nak buat bisnes, semua bisnes apa yang kita buat adalah untuk memberikan manfaat kepada orang, betul? Kalau ada selain pada niat yang macam tu, itu saya tak tahulah, kan? Tapi apa yang saya diajar, apa yang saya dididikkan oleh mentor saya ataupun oleh rakan-rakan seperjuangan saya, macam mana sekalipun, mulakan bisnes ni dengan niat dia, kan?
Rasulullah SAW kata, apa yang berlaku sekalipun, berbalik pada niat kita. Hai, Assalamualaikum, khairul hazwan, insyaAllah. So, bagaimana niat kita tu menentukan kejayaan bisnes kita sendiri, insyaAllah. So, bentukkan niat kita. Kita mulakan bisnes vending machine ni sebenarnya untuk apa? Kan? Kalau kita rasa tak suka buat bisnes vending machine ni, tuan-tuan, saya cakap terus terang, jangan buat. Jangan buat. Tapi kalau anda rasa anda ada niat untuk bantu orang, manfaatkan orang menggunakan servis perkhidmatan vending machine anda kena buat. InsyaAllah Allah akan bantu anda bagaimana anda nak mendapat sebuah vending machine. InsyaAllah Cik idea pun akan bantu anda secara kertas kerjanya. Macam tu. Tapi insyaAllah sebenarnya memiliki vending machine ni sebenarnya amat super mover. Super mover kuma. Maksud saya, memiliki vending machine ni adalah kita maksudnya macam mana? Kita diberi kepuasan. Sebab apa? Sebab kita bantu orang. Kan. Orang, mana tahu orang tu susah nak pergi jalan jauh, diorang nampak kita punya vending machine, membeli dekat kita punya vending machine. Asbabnya membeli kat vending machine kita tu, kita dimasukkan syurga Firdaus, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. So insyaAllah jam pun dah menunjukkan 4.30 petang, sebelum waktu asar. Seperti yang saya janji, sebelum waktu asar kita akan tamatkanlah sesi live perkongsian kita hari ini. So insyaAllah pada esok kita akan teruskan dengan kita punya sesi-sesi topik yang menarik, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk sebarkan kepada semua rakan-rakan anda supaya menjadi asbab kebaikan kepada kita semua. Atas melihat je kita punya sesi live ni, sesi perkongsian kita ni menjadi asbab kebaikan. Mana tahu Allah menjadi asbab kebaikan, kita dimasukkan syurga kan. Mana tahu kan, kita ni hanya merancang sahaja kan. Kok macam mana sekalipun Allah yang menentukan. So merancang dan usaha. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Panjangkanlah sesi live ini pada mereka. Dan jangan lupa untuk like dan follow kita punya Facebook ataupun Twitter ataupun YouTube kita, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda kaya dan berjaya dunia khusus akhirat, insyaAllah. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.